Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua. Okay, channel ni cikgu akan mengajar sejarah tingkatan 1 dan kita akan mulai dengan bab yang pertama, iaitu mengenali sejarah. Okay, tajuk pertama kita iaitu pengertian sejarah. Dan apa yang akan kita belajar dalam ni ialah apa yang dimaksudkan dengan perkataan sejarah, mana asal usul dia dan apa pengertian dia. Okay, sejarah ialah peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Peristiwa tersebut berlaku dalam kehidupan sesebuah masyarakat atau negara dan dikaji oleh sejarawan. Siapa sejarawan? Sejarawan ialah ahli sejarah yang menyelidiki rekod-rekod lalu dan dia memuatkan dapatan kajian mereka seperti dalam bentuk buku, monograf atau makalah. Makalah di sini bermaksud kertas. Dalam bahasa Melayu, sejarah berasal daripada perkataan Arab sajaratun. Maksud dia iaitu pokok. Dan sejarah juga dikaitkan dengan salasilah, riwayat, keturunan dan juga asal usul. Okay, kenapa sejarah dikaitkan dengan pokok? Okay, kita tengok pokok, dia ada akar, dia ada batang pokok, dia ada dahan, dia ada ranting dan juga dia ada daun. Maksudnya setiap perkaitan tersebut mempunyai kepentingan dan juga cerita yang tertentu. Maksudnya sesuatu cerita dalam sejarah, dia ada asal dia, dia ada kesan dia, dia ada akibat dia dan sebagainya. Okay, salasilah ni ialah keturunan sesebuah keluarga. Maksudnya daripada moyang kita, siapa moyang kita, siapa datuk kita, siapa ayah kita dan seterusnya adanya kita pada hari ini. Dalam Kamus Dewan, sejarah didefinisikan ataupun bermaksud asal-usul, keturunan dan juga salasilah. Dan sejarah juga adalah peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau ataupun masa lalu, berkaitan dengan kisah, riwayat dan juga tambur. Tambur di sini bermaksud riwayat dahulu kala. Sejarah juga adalah kajian atau pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Bahasa Inggeris, sejarah ialah history. History bererti cerita tentang seseorang. Dan cerita tentang seseorang ini biasanya orang itu terkenal, banyak jasa dia pada negara. Orang seperti inilah akan diambil sebagai tokoh dalam sejarah. Okay, perkataan ini berasal daripada bahasa Yunani iaitu historia dan maksud dia ialah penyelidikan. Okay, kita terus kepada tajuk 1.2, pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Ada beberapa tokoh yang mengistilahkan ataupun mendefinisikan sejarah mengikut pandangan masing-masing. Di antara tokoh yang pertama yang bernama Herodotus. Herodotus ni ialah sejarawan yang mula menggunakan perkataan sejarah ataupun dalam bahasa dia panggil historia, bermaksud penyelidikan atau penyiasatan terhadap peristiwa silam maupun sezaman tersebut. Dan beliau pernah menulis beberapa buku dan yang paling terkenal iaitu Histories atau sejarah Perang Parsi ataupun bahasa asal dia The Persian War. Dan karya ataupun buku tersebut ditulis berdasarkan kajian dia terhadap peristiwa yang benar berlaku. Dan penceritaan tentang tindakan manusia sangat yang penting dan mengagumkan serta sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Ini mengikut pandangan Herodotus. Okay, tokoh yang kedua iaitu E.H. Carr. Sejarah merupakan tindak balas pembaca terhadap penulisan sejarah, iaitu fakta-fakta yang ditulis oleh sejarawan
Dan karya E.H.K. yang terkenal iaitu What is History? Dan dalam petikan buku beliau, suatu proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya, suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa kini dengan masa lampau. Ini adalah salah satu petikan dalam karya dia iaitu What is History? Tokoh sejarawan Islam iaitu Ibnu Khaldun. Beliau terkenal dengan karya dia Muqaddimah, dan dalam karya beliau ada 6 bab dan menceritakan ataupun buku dia menceritakan dan juga mengupas perihal kehidupan manusia yang bermula daripada zaman primitif hingga kehidupan di bandar. Dan bagi beliau, sejarah membicarakan perkara tentang masyarakat manusia, peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat. Dan yang seterusnya iaitu Muhammad Yusuf Ibrahim. Dia adalah sejarawan tempatan ataupun negara kita, dan beliau mengkaji tentang ilmu dan juga disiplin sejarah. Disiplin sejarah bermaksud cara-cara pembelajaran sejarah. Antara karya yang terkenal termasuklah sejarawan dan juga pensejarahan Melayu, Tradisi dan Transformasi. Ini adalah karya beliau. Dan bagi beliau, sejarah ialah masa lalu itu sendiri. Dan sejarah juga merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa yang lalu. Kita pergi ke 1.3, masa silam dan ruang dalam sejarah. Masa silam merupakan rentetan peristiwa yang telah berlaku, dan masa silam juga dikaji berdasarkan urutan masa dan di sini dipanggil sebagai kronologi. Dan kronologi ini bermaksud rentetan peristiwa yang berlaku secara teratur mengikut urutan masa dari awal hingga yang terakhir dan bergerak mengikut satu garisan lurus. Masa silam dan ruang dalam sejarah. Ruang masa ni dapat kita bahagikan kepada yang pertama, dekad. Jika disebut satu dekad bermaksud 10 tahun. Abad, satu abad membawa maksud 100 tahun, dan alaf, satu alaf membawa kepada 1000 tahun. Dan konsep masa juga boleh diukur mengikut zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi. Dan zaman Masihi bermula dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Bermula di sini. Ada juga pendapat daripada beberapa orang sejarah, bermula dengan 1 Masihi, manusia mula merekod apa yang berlaku ataupun peristiwa-peristiwa penting mula direkodkan, dan di 1 Masihi juga sistem tulisan mula dikenali. Masa silam dan ruang dalam sejarah. Ruang dalam sejarah ni adalah sangat luas, dan bila dia luas, sejarawan ataupun pengkaji-pengkaji sejarah telah membahagikan penulisan mereka kepada tema tertentu. Antaranya yang paling terkenal dalam sejarah ialah bidang politik, bidang ekonomi dan juga bidang sosial. Politik berkaitan dengan pentadbiran ataupun pemerintahan sesebuah negara. Ekonomi berkaitan macam mana sesebuah negara menjana pendapatan, dan sosial berkaitan dengan masyarakat dan juga budaya adat resam sesebuah masyarakat. Pembahagian tersebut adalah untuk ahli sejarah supaya dapat melakukan penyelidikan sebelum membuat penulisan sejarah. Dalam konteks sejarah Malaysia, ruang masa dibahagikan kepada beberapa tempoh. Contoh, era Kesultanan Melayu Melaka, kemunculan kuasa-kuasa luar ataupun zaman penjajahan, dan juga era kemerdekaan negara. Maksudnya sejarawan tempatan dia bahagikan kepada 3 zaman yang ada dalam negara kita,
Yang pertama, Kesultanan Melayu Melaka. Kedua, kemunculan kuasa-kuasa luar ataupun penjajahan. Dan yang ketiga ialah era kemerdekaan negara. Okey, yang seterusnya iaitu sumber sejarah 1.4. Okey, sumber sejarah terbahagi kepada dua. Dikenali juga sebagai yang pertama sumber primer dan yang kedua sumber sekunder. Apa dia sumber primer dan apa dia sumber sekunder? Sumber primer, sumber ini adalah sumber yang belum diolah atau diterbitkan dan ia bersifat asli dan juga belum ditafsir. Contoh, fosil, artifak, bukan artifak batu bersurat, keterangan lisan, dokumen rasmi, manuskrip, fail rasmi jabatan, surat peribadi dan juga diary. Sumber sekunder, bahan yang telah diolah dan diterbitkan, bahan tersebar kepada umum. Contoh seperti buku, akhbar, majalah, jurnal, ensiklopedia dan juga risalah. Apa yang dimaksudkan dengan artifak? Artifak ialah peralatan ciptaan manusia yang digunakan untuk perburuan ataupun menangkap binatang, pertanian dan juga perdagangan. Contoh, loceng gangsa yang ada di dalam slide yang cikgu tunjukkan. Okey, peralatan ini dibuat daripada batu, kaca dan juga logam. Penemuan artifak iaitu loceng gangsa di kampung Pencu di Muar Johor boleh dijadikan sebagai sumber untuk melihat hubungan perdagangan dengan kerajaan Funan. Dan hasil penyelidikan sejarah telah membuktikan bahawa loceng ini dihasilkan sekitar 150 tahun Masihi, iaitu bersamaan dengan perluasan kuasa kerajaan Funan. Okey, satu lagi bahan iaitu bukan artifak. Bukan artifak ialah data arkeologi berkaitan dengan budaya manusia yang terdapat di bawah tanah dan di atas permukaan tanah seperti dinding gua, dinding kota dan juga struktur bangunan. Contoh, candi di Lembah Bujang. Jadi, candi di Lembah Bujang ni adalah bukan artifak. Okay, yang seterusnya kita akan tengok 1.5 penyelidikan dalam sejarah dapat dibahagikan kepada 3, iaitu kaedah yang pertama iaitu kaedah bertulis, yang kedua kaedah lisan dan yang ketiga iaitu kaedah arkeologi. Kaedah yang pertama, kaedah bertulis. Kaedah bertulis ialah kajian terhadap sesuatu peristiwa daripada maklumat pada sumber yang dipahat atau ditulis. Okey, contoh di Asia Tenggara, tulisan tertua dikesan di dinding gua dan dipahat pada batu, ditulis pada kulit kayu, gading ni daripada binatang seperti gading gajah dan juga daun lontar. Kaedah bertulis juga boleh dilihat pada catatan harian seseorang, fail kerajaan dan juga catatan pengembaraan. Okey, kaedah yang kedua iaitu kaedah lisan. Kaedah lisan ni adalah satu proses untuk mendapatkan maklumat melalui temu bual. Dan biasanya tokoh-tokoh akan dipilih untuk ditemu bual dan mereka dikenali sebagai orang sumber. Dan orang sumber ataupun orang yang dipilih ini biasanya terdiri daripada mereka yang memberikan maklumat melalui pemerhatian dan juga pengalaman sendiri. Biasanya, sebagai contoh, mereka yang hidup semasa zaman penjajahan Jepun, mereka biasanya akan ditemu bual oleh ahli sejarah ataupun pengkaji sejarah supaya menceritakan pengalaman mereka ataupun apa yang mereka lihat semasa zaman
penjajahan Jepun. Jadi penceritaan dia, pengalaman mereka, tu boleh dianggap sebagai salah satu sumber sejarah. Okey, kaedah yang ketiga untuk mengkaji sejarah iaitu kaedah arkeologi. Dan kaedah arkeologi ni bermaksud kaedah yang telah digunakan secara saintifik untuk mencari maklumat sejarah daripada bahan tinggalan sejarah. Okey, tajuk yang seterusnya iaitu 1.6 tafsiran dalam sejarah. Okey, tafsiran dalam sejarah bermaksud menerangkan atau mengulas sesuatu fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengannya. Okey, kenapa wujud perbezaan dalam tafsiran dalam sejarah? Okey, tafsiran tentang sesuatu peristiwa sejarah yang sama mungkin berbeza antara sejarawan. Dan perbezaan tersebut ada kerana pemilihan sumber yang pelbagai, maksudnya sumber yang mungkin terlalu banyak, perbezaan pandangan ataupun pendapat masing-masing, perbezaan ideologi, pegangan hidup dia, tujuan penulisan, apa sebab dia menulis sesuatu buku ataupun sesuatu bahan sejarah. Walau bagaimanapun, pentafsiran dan juga penerangan yang objektif atau tepat menjadi matlamat utama seseorang sejarawan. Okey, kenapa penting tafsiran dalam sejarah? Okey, tafsiran dalam sejarah akan menggalakkan kita menggunakan pelbagai sumber dalam penulisan bagi menghasilkan kajian yang mempunyai bukti yang kukuh. Mengajak kita menilai sesuatu peristiwa yang sama tetapi dilihat dari sudut yang berbeza, mendorong kita berfikiran terbuka dan kritis dalam mengkaji sesuatu peristiwa dengan menggunakan pelbagai sumber sejarah. Okey, di sini kita ambil satu contoh tafsiran dalam sejarah. Okey, bagaimana kita mentafsir peristiwa penentangan seorang tokoh tempatan, nama dia iaitu Haji Mat Hassan bin Munas, dan beliau dikenali sebagai Tok Janggut, dan penentangan beliau berlaku di Pasir Putih, Kelantan. Okey, bagi pengkaji sejarah negara kita ataupun tempatan, ahli sejarawan tempatan menganggap kebangkitan ataupun penentangan Tok Janggut disebabkan oleh peraturan cukai dan juga cukai hasil hutan yang diperkenalkan oleh pihak British, dan cukai tersebut telah membebankan orang ramai. Ini tafsiran sejarawan tempatan. Bagi pengkaji barat ataupun sejarawan barat, mereka menganggap Tok Janggut ni adalah sebagai pemberontak. Di sini kita tengok dua tafsiran yang berbeza. Di sinilah yang diambil contoh untuk menerangkan macam mana tafsiran dalam sejarah dilakukan, dan kita sebagai pengkaji ataupun pembelajar ataupun pelajar yang mempelajari sejarah, kita harus menilai mana yang lebih logik, mana yang lebih dekat dengan kita, mana yang lebih kita boleh percayai, dan kita gunakan pendapat tersebut. Okay, tajuk terakhir sekali untuk bab yang pertama iaitu kepentingan mempelajari sejarah. Okay, kenapa belajar sejarah penting? Okay, dengan belajar sejarah, ia mampu memberikan kefahaman tentang masyarakat, negara dan juga dunia kepada kita. Ataupun dengan kata lain, kita dapat mengenal asal usul kita. Siapa moyang kita, siapa datuk nenek kita. Mengenal asal usul. Yang kedua, dengan belajar sejarah juga kita dapat mengambil iktibar ataupun benda-benda yang kita boleh jadikan pengajaran dalam hidup, kisah-kisah tokoh yang berlaku pada masa dulu, kita ambil sebagai iktibar, kita ambil sebagai pengajaran untuk kita hidup pada masa sekarang. Dan dengan belajar sejarah juga dia dapat memupuk semangat patriotisme. Semangat patriotisme bermaksud semangat cintakan negara.
Dengan belajar tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan, kita dapat memupuk semangat patriotik ataupun semangat patriotisme di dalam diri kita. Yang keempat, kepentingan mempelajari sejarah ialah kita dapat mengukuhkan perpaduan. Seperti yang kita sedia maklum, negara kita mempunyai masyarakat yang majmuk berbilang kaum, dan dengan belajar sejarah juga kita dapat mengukuhkan perpaduan antara kaum. Yang kelima, membangunkan negara dan bangsa. Dengan belajar sejarah kita dapat membangunkan negara dan juga bangsa Malaysia. Dan yang terakhir sekali, kita dapat mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah. Macam mana kita nak ambil sumber sejarah, macam mana kita nak tafsir sejarah. Dan selain daripada yang dinyatakan di sini, apa lagi kepentingan mempelajari sejarah ialah kita dapat memahami apa yang berlaku pada masa sekarang. Okey, di situ saja untuk tajuk 7.1. Cikgu ucapkan selamat ulang kaji dan terima kasih kerana menonton video cikgu. Sekian, terima kasih.